Assalamualaikum, nama saya Tejaki lain HK Haikal. Saya dari Sekolah Laksmana Kota Tinggi Johor. Hari ini saya akan menceritakan kisah ketabahan Nabi Ayub AY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi empunya cerita. Kisah ketabahan Nabi Ayub. Hayatilah bersama. Kawan-kawan, Nabi Ayub ialah cucu Nabi Ishak IS dan cicit Nabi Ibrahim IB. Beliau diutuskan kepada bangsa Rom. Allah telah mengurniakan kepada Nabi Ayub dengan kemewahan, harta yang melimpah ruah banyak dan anak yang ramai. Nabi Ayub hidup bahagia bersama isterinya Siti Rahmah SR dan semua anak-anaknya di daerah Syria SY. Baginda sangat suka bersedekah dan berbuat baik kepada orang miskin. Kawan-kawan, kita mestilah mencontohi sifat pemurah dan suka menolong orang susah seperti Nabi Ayub dengan cara memberi, berzakat dan menolong orang susah. Oleh sebab itu, orang Islam perlu menghulurkan bantuan kepada penduduk Syria yang menjadi pelarian peperangan yang terjadi di sana. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya kawan-kawan, iblis sangat cemburu melihat ketaatan dan kelebihan yang dikurniakan Allah kepada Nabi Ayub. Pada suatu hari, iblis dengan penuh iri hati bertemu dengan Allah dan berkata, "Ya Allah, hamba-Mu." Ya Allah, hamba-Mu yang bernama Ayub tidak jujur dan berpura-pura taat kepada perintah-Mu kerana takut hartanya hilang habis. Dengan izin Allah, jadi iblis berusaha menguji keimanan Nabi Ayub. Iblis dan syaitan jalankan rancangan merosak, memusnah segala kekayaan. Hiduplah baginda dalam kemiskinan. Tabah hatinya menerima ujian. Masya Allah, dalam sekelip mata semua kekayaannya musnah, tak terfikir diduga. Termasuklah putera dan puteri
tercinta. Namun tak sikit pun goyah iman di dada kerana semua dari Allah. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 41. Maksudnya, semua ini adalah kesenangan hidup di dunia dan ingatlah kepada Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Ya kawan-kawan, walaupun Nabi Ayub ditimpa musibah susah, baginda tetap tabah dan sabar. Kita perlulah berfikir dan mengambil pengajaran tentang kesusahan, musibah yang terjadi seperti wabak COVID-19 dan banjir besar yang melanda beberapa tempat di negara kita seperti di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Sangat banyak kemusnahan harta benda setiap tahun dan ada yang kehilangan ahli keluarga tercinta. Semuanya ujian Allah untuk menguji dan mengukuhkan keimanan. Allah kasihkan kita sebenarnya. Allah kasihkan kita sebenarnya. Dendam iblis tiada akhirnya. Nabi Ayub terus diduga. Baginda diuji dengan penyakit kulit yang menular di seluruh tubuh dari kepala hingga kakinya. Dan darah mengalir. Bercampur nanah. Ulat-ulat jatuh dari kudis, sakit di badannya dalam tempoh itu hatinya tetap redha. Lidahnya setiap hari kena terus berzikir lidahnya setiap hari terus berzikir kepada Allah. Nasyid. Habis hilang semua harta, kini diuji penyakit pula. Dibiar semua tetangga, namun hatinya tetap kepada Allah. Namun isterinya Siti Rahmah tetap setia menjaga dan memenuhi keperluan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Maksudnya, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya kawan-kawan, sabar, kasih sayang dan tolong-menolong sifat terpuji yang perlu ada dalam diri kita. Di Malaysia, banyak NGO menjalankan kutipan dana untuk membantu rakyat Malaysia dan luar Malaysia seperti di Palestin, Myanmar dan Syria. Subhanallah, sungguh baik hati rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sumbangan untuk menolong
insan-insan yang memerlukan. Kawan-kawan, iblis terus menduga tanpa henti selagi impiannya memesongkan Nabi Ayub tak tercapai. Apakah yang terjadi seterusnya? Nasyid. Iblis mula mengatur strategi. Dugaan datang silih berganti. Isteri tercinta melangkah pergi kepada Allah, berserah diri. Iblis benci melihat ketaatan dan kesabaran isteri Nabi Ayub dan dibisikkan agar dia berkeluh kesah tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub tahu tipu daya iblis itu dan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya isteriku telah dihasuti syaitan. Andai jika aku diberikan untuk baik, akan ku sebat isteriku 100 kali sebagai hukuman. Nasyid. Iblis mula mengatur strategi. Dugaan datang silih berganti. Isteri tercinta melangkah pergi kepada Allah, berserah diri. Iblis benci melihat ketaatan dan kesabaran isteri Nabi Ayub dan dibisikkan hasutan agar dia berkeluh kesah dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub mengetahui tipu daya iblis itu dan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya isteriku telah dihasuti syaitan. Andai aku sudah sihat, akan ku sebat isteriku 100 kali sebagai hukuman. Nabi Ayub sabar dengan penyakit kulitnya selama 18 tahun. Tiada lagi daging yang ada di badannya, sehinggakan cahaya menembusi bahagian belakangnya. Melihatkan kesabaran Nabi Ayub, Allah turunkan wahyu dalam surah Shad ayat 42. Maksudnya, hentakkan kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minumanmu. Kawan-kawan, nak tahu, setelah minum air itu, hilang semua penyakit di badan Nabi Ayub. Setelah isterinya taat kembali memohon ampun dari Nabi Ayub, melaksanakan sumpah ke atas isterinya menggunakan rumput sebagai hukuman. Kecewanya iblis akhirnya percaya ketabahan Nabi Ayub menghadapi dugaan segala kekayaannya dikembalikan. Jadi benarlah janji Allah dalam surah Shad ayat 43, bermaksud, dan kami anugerahkan dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan dengan sekali ganda ramainya sebagai rahmat dari kami dan
pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Ya kawan-kawan, begitulah kisah ketabahan seorang Nabi. Ini menjadi pengajaran buat kita semua. Apabila ditimpa musibah, Allah tempat untuk kita memohon pertolongan dengan sabar dan redha. Kepada Allah lah kita mengadu semua masalah melalui dengan doa, solat dan amal ibadah. Amal ibadah dan solat dan amal ibadah. Aktiviti. Ya kawan-kawan, begitulah kisah ketabahan seorang Nabi. Ini menjadi pengajaran buat kita semua. Apabila ditimpa musibah, Allah tempat untuk kita memohon pertolongan dengan sabar dan redha. Kepada Allah lah kita mengadu semua masalah dengan doa, solat dan buat amal kebaikan. Sesungguhnya doa itu adalah kekuatan untuk setiap orang Islam. Selepas kesusahan ada kesenangan. Sabar dan syukur jadikan azimat. Kisah Nabi Ayub jadikan pengajaran untuk menjadi orang Islam yang hebat. Sekian, terima kasih. Yeay.